Jadi saya melihat pula tu semalam ada tulisan yang keluar dalam cyber ni sekali lagi saudara. Apabila menteri, bila menteri ni dia kata usul atau cadangan memotong gaji menteri, timbalan menteri dan pengeja JLC bukan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat berhubung dengan inflasi dan kenaikan harga. Ada lagi makedum. Ingatkan itu hari dah berdiamlah, okey lah tu. Sebab saya kata tak perlu nak jawab lah. Kalau anda tak bersetuju, sudahlah. Kita tahu gaji anda besar-besar belaka. Saya melontarkan persoalan ini, bukan memang kita tahu potong gaji menteri itu berapa sangat. Katalah 3-4 juta atau 5 juta. Tak mampu untuk menyelesaikan masalah. Kita tahu. Tetapi yang kita mahu apabila menteri sanggup redha memotongkan gaji atau allowance-nya, ini adalah petanda bahawa mereka juga empati, simpati dengan rakyat. Mereka juga akan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jangan dibiarkan rakyat terkulat-kulat, terkebil-kebil, duduk di rumah tak tahu nak buat apa sekarang ni. Jadi mereka kaya raya, mereka senang lenang. Jadi okey, menteri kabinet bersetuju. Jadi rakyat pun ada kelegaan perasaan. Dia miskin, ini bukan hanya miskin harta benda. Susah hari ini bukan hanya susah makan dan sebagainya. Kesusahan jiwa, sakit hati, dendam ini. Jadi menteri ini watak kuyup lah. Betul saya kata bila dia mengatakan bahawa motong gaji menteri tidak menyelesaikan masalah. Kita tahu. Tak payah bercakap lah. Sebab itulah saya katakan. Malahan saya kata, dia kata zaman Barisan Nasional dulu pun pernah terjadi keadaan yang sama. Tapi kenapa tak bising? Yang dulu-dululah. Kenapa nak dibangkit-bangkit? Kenapa nak diungkit-ungkit? Yang sudah-sudah. Jadi apakah anda merasakan pimpinan kerajaan hari ini mengatasi yang terbaik daripada yang dulu? Aduh, menyerap darah saya tengok keadaan tu. So, bagi saya sekarang ni, menteri ni mereka cuba nak mempertahankan supaya sekopang pun, 1 sen pun gaji mereka tak redha dipotong. Kita katakan potong gaji itu menandakan empati ataupun kebersamaan mereka dalam mengharungi kesusahan yang diharap oleh rakyat, yang dilalui oleh rakyat. Dan berjanjilah untuk sama-sama memerangi atau jihad inflasi. Bukan memberi kata kenyataan begitu saja. Saya rasa kadang-kadang ni menteri ni kalau lalu depan saya mungkin tak kena gaya. Bertepuk bagi dengan telur busuk aja. Nah, bila dia kata, kita faham. Bila dia mengatakan bahawa potong gaji bukanlah penyelesaian kepada masalah inflasi, masalah kenaikan barang. Memang kita tahu. Tapi sebagai tanda simpati, tanda keprihatinan, tanda empati bahawa menteri juga bersama-sama rakyat redha dalam keadaan susah ini, potong gaji, sama-samalah kita kayuh batul kita ini untuk kebaikan masalah umat. Sepatutnya begitu. Bukan mengeluarkan kenyataan yang menyakitkan hati rakyat. Hari demi hari mereka mengeluarkan kenyataan yang amat menyakitkan, yang amat membosankan kita mendengarnya. Aduh, itu keadaan saya tengok begitu, saya marahlah sebenarnya. Bukan saya marahkan apa, kerana mereka boleh buat kenyataan sembrono. Sebab mereka memegang segala agensi-agensi. Bolehlah cakap sebarangan. Rakyat, apakan biar rakyat dah tengok begitu. Oh, menteri kata tak payah potong gaji mereka. Ya. Apakah kita mahu punya rakyat yang nggih sebarangan? Sentiasa nggih. Jangan, tak usahlah. Itu hari saya dah marah satu menteri. Hari ni dah timbul juga menteri juga. Tak tahulah dia orang ni. Secara, dalam keadaan begitu, tiba-tiba saya terbaca laporan saudara Ahmad Syuhail Adnan dalam media berita harian. Ini perlu kita fikirkan saudara, kerana katanya Kementerian Dalam Negeri telah meluluskan 12 daripada 55 permohonan warga Bangladesh untuk mendapatkan kerakyatan dalam tempoh 12 tahun. Ini menimbulkan persoalan bagi saya. Udahlah semalam saya mengatakan bahawa 1 juta lebih lah warga daripada negara China yang datang ke negara kita ini. Jawapannya di Parlimen, Kementerian Dalam Negeri mengesahkan bahawa ada 1 juta lebih yang tidak dapat dikesan, tidak meninggalkan negara kita. Sepatutnya dikesanlah, carilah. Saya nampak hari ini media sosial, media-media arus perdana juga sudah pun memperkatakan persoalan tersebut.
Dan saya mengharapkan agar Kementerian Negeri berusaha untuk membersihkan elemen ini. Tiba-tiba bila saya tengok Kementerian Dalam Negeri memaklumkan kelulusan permohonan itu dibuat mengikut perkara 19 dalam kurungan 1 Pelbagai Persekutuan, iaitu permohonan kewarganegaraan melalui penaturalisasian membabitkan individu berusia 21 tahun. Bagi saya lah, dalam keadaan sekarang ni, katanya berdasarkan rekod Jabatan Pendaftaran Negara, jumlah permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 19 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang dimohon oleh warga negara Bangladesh dari tahun 2010 hingga 30 Jun 2022 adalah seramai 55 permohonan. Dari jumlah itu, seramai 12 permohonan dianugerahkan dengan taraf kewarganegaraan Malaysia. Mudahnya kita menerima orang jadi warga negara. Itu jawapan bertulisnya di Dewan Rakyat. Kenyataan itu adalah menjawab soalan Pang Hock Leong, iaitu Pakatan Harapan Labis yang meminta perincian, kriteria dan jumlah warga negara Bangladesh yang diberikan kerakyatan Malaysia dari 2010 hingga 2021. Ini secara saya nyatakan yang benar. 12 orang dapat. Kita macam mana? Apakah kita dengan mudah dapat kerakyatan kalau negara kita susah untuk kita berada di negeri orang? Saya sering mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baiklah kita jaga hujan batu ni. Saya makan batu pun makan batu lah. Tapi kita kena jaga kedaulatan negara kita. Kita kena sensitif dengan masalah sebegini. Sebab sekarang nak harap macam mana? Nak harap ke ahli politik. Tengok hari ni. Selama ini dinafikan, hari ini Mahkamah Ipoh menjatuhkan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri teronok iaitu Paul Yong Chu Kiong didapati bersalah merogol pembantu rumah warga Indonesia 3 tahun dulu. Dia bagai nak agak lah menafikan sebagainya. Tapi Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Abdul Wahab Muhammad menjatuhkan hukuman terhadap Chu Kiong selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah beyond reasonable doubt. Bagaimanapun, Mahkamah membenarkan permohonan peguam mewakili tertuduh itu Datuk Rajpal Singh untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara rayuan difailkan di Mahkamah Rayuan. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM30,000 dengan seorang penjamin selain dokumen perjalanan iaitu pasport tertuduh diserahkan kepada Mahkamah. Ini satu hal lah. Ini kadang-kadang mereka bercakap soal moral. Mereka nak jadi pemimpin. Takkanlah orang gaji pun kau nak sapu. Kalau gatal sangat, pergilah ke hotel. Pergilah ke luar negara. Saya berpesan pada teman-teman, kalau betul-betul dah tak larat nak tahan nafsu, tinggi sangat nafsu anda tu mengalahkan nafsu anjing liar, jangan buat penyakit di rumah. Kalau pembantu rumah tu dia nak membantu isteri kita, jangan dilakukan yang bukan-bukan. Hormati, dia datang ke sini untuk mencari rezeki yang baik, tiba-tiba dia rogo sebegitu. Saya juga bersimpati dengan mereka. Tapi kadang-kadang mereka nama saya pemimpin. Itu saya katakan, mereka sepatutnya perlu dipimpin, tak layak dipimpin. Itu gambarannya kita dapat.